Ya, awal buka puasa nampaknya kan. Okey, kepada rakan-rakan baru kita kalau ada semuanya, saya jemput Adir ke sesi hari ni sebelum saya pergi lebih jauh saya melihat kat sini uh, yang tak tulis AD ataupun EA kat depan tu, saya percaya you all kira orang baru lah, kawan-kawan baru lah. Contoh macam Amiruddin Madamin, selamat datang kepada Lela, Dilela, selamat datang ataupun maybe you all pun baru, memang dah coded jadi agent, tapi tak ni dan mungkin selamat datang pada Sabrina G, kan, Sabrina G dan Irene, selamat datang juga kepada Stone, kan, and then tak lupa juga kepada Samin Daman, okay, selamat datang, dan kepada Sofia, selamat datang juga. Okay, dan kat sini saya tengok ada Hamizah, selamat datang juga, dan Norzima. Okay. Normally macam yang lama-lama tu, diorang macam dah tahu dah, if kalau kita ada Zoom ni, diorang akan letak EA ataupun AD kat depan kan. Lepas tu ada juga saya tengok selamat datang pada Adilah Rauf, kan, kepada Ayang Su, kan, dan juga Brax, ada Brax juga, selamat datang. Okay, dan kalau kita tengok kat sini, okay, tu yang saya nampak lah. So, selamat datang juga kepada rakan-rakan EA kita, Executive Advisor yang sudi hadir pagi ni. Korang memang tak nak rehat kat rumah ke? Kan? Kepada AD-AD yang lain memang kenapa rajin sangat ni? Saya pelik pagi-pagi Ahad ni, bulan-bulan puasa baik tidur lagi best lah. Tapi ianya sebenarnya adalah pengorbanan ataupun nak meneman kawan-kawan baru kita yang ingin mendengar apa yang saya nak kongsikan pada pagi ni. Betul? Mau sedut aura MD, Pak. Okey. Selamat datang, Pak, daripada Bumi Lahad Datu, Pak. Kan, kepada kawan-kawan Tawau, kepada kawan-kawan KK, dan kepada kawan-kawan di Semenanjung, Sarawak dan semualah, kalau ada di US ke London ke, kalau ada lah. Okay, so hari ni ada different sikit. Lagilah kalau daripada kawan-kawan lama, lagilah hari ni tiba-tiba je kenapa Fahmi offer lain BOP style ataupun peluang perniagaan. Okay, hari ni saya takkan show slide dulu, kan. Ni ada kawan kita daripada utara pun ni, kat tempat kerja pun dia mai juga ni, kan. Champion kita di utara, Cik Sobri pun ada, kan. Selamat datang. Okey, dan untuk pengetahuan rakan-rakan baru kita, ini adalah teknik tradisional yang saya akan share tentang BOP hari ini. Dan teknik tradisional ni, dan untuk orang baru pun, untuk orang-orang lama pun tak pernah tengok saya buat presentation traditional traditional style untuk BOP, kan. Okey. Ni ada Cik Ramli kita, ada public goal leadership pun ada. Okey. Dan Cik Isham kita, selamat datang. Okay, presentation saya ni tak adalah kata ambil masa lama sangat. Adalah sikit slide untuk saya menambah-nambahkan sikit. Tapi sebelum tu saya akan share macam mana tradisional. Okay, saya suka berkomunikasi dan work two way communication. Okay, saya nak jadikan Cik Jamal kita. Cik Jamal ada? Ada. Okay, boleh jadi saya punya prospek? Boleh, alhamdulillah, insya-Allah. InsyaAllah. You all record guys kita punya ni hari ni? Ada. Dengan record. Okay. So yang lain mungkin boleh tengok macam mana saya buat presentation live. Okay. Tapi melalui Zoom. Okay. Saya akan menggunakan teknik lifeline. Okay. Teknik lifeline di mana presentation saya ni tolong kira berapa lama masa saya present kat Jamal ni. Boleh? Okay. Boleh. So yang lain tu kalau ada handphone depan mata ke, kan, so kalau nak rekod macam mana saya present dengan Cik Jamal kita, so saya anggap Cik Jamal ni prospek saya, bekerja di custom Beaufort, Sibitang. Okay. So saya tahu dia dah berumah tangga, anak 3 orang. Betul Jamal?
Betul, MD. Okey. So, sudah bekerja di custom lebih dari 10 tahun saya rasa. Ya, betul saya. Ya, betul Okey. So, ini adalah prospek saya dan saya buat presentation. Sebelum start lagi ni, saya just tahu serba sedikit sebab saya dapat tahu daripada kawan saya, Encik SK berkenaan dengan Cik Jamal. So, saya buat appointment dengan Cik Jamal ni, Cik Jamal bersetuju nak dengar presentation saya tapi melalui Zoom. Untuk pengetahuan semua, Cik Jamal kita ni daripada Beaufort, Sabah. Ini betul, bukannya main, ini betul. So, Cik SK recommendkan Cik Jamal ni untuk saya share berkenaan dengan perancangan kehidupan dia untuk melindungi risiko kehidupan dia. Okey So, hari ni yang lain-lain mungkin boleh tengok macam mana saya buat presentation, senang ke susah melalui Zoom ni. Okey, ambil masa berapa lama saya ambil masa untuk present kat Cik Jamal. Boleh Boleh, MD. Okey. Saya macam kejap sorry. Kejap Macam mana ni? Okay. So you all nampak skrin putih betul? Okay. Ya, nampak. Alright. Assalamualaikum Cik Jamal. Waalaikumsalam, Tuan. Okay, Cik Jamal pernah dengar pasal Lifeline? Belum pernah lagi. Belum pernah lagi Cik Jamal Untuk pengetahuan semua, Cik Jamal ni memang ejen baru betul dan dia tak pernah dengar pasal Lifeline. So dia ni sekarang ni jadi prospek saya untuk pengetahuan you. Okey Cik Jamal, boleh saya tahu umur Cik Jamal berapa sekarang? Sekarang umur 39. 39 tahun. Sudah berkahwin, anak 3 orang betul? Ya, saya. Okey, isteri bekerja ke? Isteri saya bekerja Sebagai? guru. Guru. Okey, anak-anak sihat ke? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Okey. Cik Jamal pernah dengar, saya percaya Cik Jamal hari ini bekerja untuk keluarga, betul? Ya, betul. Okey, pekerjaan Cik Jamal hari ini penting ke sangat penting? Sangat penting, tersangat penting. Kenapa? Sebab income you. Ya. Okey, so maksudnya income pun sangat penting. Ya, income pun sangat penting. Alright. Selain daripada belanja, for sure Cik Jamal akan simpan. Ya, tapi jaranglah yang kena simpan. Okey, so maksudnya simpanan kurang penting ke? Sangat penting. Oh, sangat penting. Okey. Kenapa tak simpan duit? Okey, tak apa Cik Jamal. Alright. Cik Jamal, saya nak share berkenaan dengan Lifeline. Cik Jamal, tadi Cik Jamal kata umur Cik Jamal 39 tahun. Katalah ini adalah satu perjalanan untuk Cik Jamal Okey saya ulang balik Alright. Okey, saya nak bagi nampak sikit. Ini adalah satu perjalanan Cik Jamal. Okey, saya kena patah balik. Saya punya pen ni macam dia ni. Saya kena pakai tangan boleh tak? Saya cuba Oh, tak boleh juga. Sekejap pen saya ni dia macam bateri habis pula. Okey, tak apa. Okey. Cik Jamal, ini adalah satu perjalanan hidup Cik Jamal. Okey. Sekarang Cik Jamal umur 39 tahun. Betul? Betul. Okey. So, Cik Jamal, boleh saya tahu Cik Jamal selalunya bersara umur berapa? Sekejap Orang yang bekerja macam Cik Jamal selalu bersara pada umur berapa? 60 tahun. 60 tahun. Okey. Katalah Cik Jamal boleh hidup lebih dari 80 tahun, maksudnya Cik Jamal akan bersara ketika umur 60 tahun. Betul? Betul. Okey. Cik Jamal, ketika umur 60 tahun ni, Cik Jamal akan pencen. So, pernah ke terfikir, selain daripada gaji untuk you survive, berapa simpanan untuk kecemasan
ketika bersara nanti? Pernah terfikir? Tidak pernah. Tadi Cik Jamal kata simpanan sangat penting, setuju? Setuju. Okey, kalau diberi peluang ketika umur 60 ni, berapa simpanan persaraan yang diperlukan oleh Encik Jamal sendiri? Saya ingat dalam 100,000 lah. 100,000 ni cukup ke untuk survive selama 20 tahun? Biasanya memang tidak cukup lah. Masalah besar ke masalah kecil? Sangat besar. Sangat besar. Okey. Kalau diberi peluang lah kan, untuk 20 tahun ni, rasa-rasa berapa saving yang sangat cukup untuk Cik Jamal sebenar-benarnya? Saya ingat dalam 600,000 juga lah. 600,000 Ya. Okey. Tak apa, kita letak dulu saving yang diperlukan sebanyak 600,000. Okey. Kalau ikut perkiraan matematik mudah, you ada baki lebih kurang 21 tahun untuk kumpulkan duit 600,000 ni. Okey. Kalau ikutkan perkiraan matematik mudah, maksudnya hari ni you sendiri kena saving dalam akaun lebih kurang dalam 30,000. 30,000. Betul ke? 30,000 darab 21 tahun akan dapat 600,000 lebih kurang. Ya. Lebih kurang So boleh simpan 30,000 setahun? Mustahil. Dalam keadaan sekarang ni mustahil. Okey, mustahil So kalau macam tu Cik Jamal, simpanan tadi Cik Jamal kata sangat penting. Ya, betul. Okey, kat mana Cik Jamal simpan duit sekarang ni? Di bank lah kalau ada pun. Okey. Bank. Selain daripada bank? Tabung haji. Okey, tabung haji. Lagi? ASB. Okey, ASB. Lagi? Itu je lah yang ada pun. Okey, setuju ke kadang-kadang ada orang invest dekat emas, gold? Setuju. Okey. Dan kadang-kadang orang kita ni dia suka invest dekat property. Ya. Setuju. Okey. Selain daripada property, gold ni, kat mana lagi diorang invest? Ataupun simpan? Unit trust ada? Pernah dengar juga unit trust. Okey. You sendiri sebenarnya ada simpan kat unit trust ke koperasi ke? Tidak ada. Tidak ada Okey. So maksudnya kebanyakan orang kat Malaysia pun aware tentang simpanan tu sangat penting, betul? Betul. Okey, good. So dalam perjalanan untuk capai 600,000 ni, okey, katalah saya bagi satu senario pada Cik Jamal. Ditakdirkan Tuhan, diberhentikan kerja. Okey. Simpanan dalam akaun Cik Jamal hari ni, berapa lama boleh bertahan untuk cari kerja lain? 6 bulan? 1 tahun? Saya rasa tak sampai sebulan pun. Okey. Maksudnya you hanya ada saving selama 1 bulan, betul? Ya. Okey. Katalah selepas 1 bulan masih tak ada kerja, for sure simpanan you habis. Betul. Okey. Betul. So apa jadi pada komitmen you? Kehidupan terganggu lah. Okey. Apa masalah berlaku masa tu bila tak kerja? Cari makan susah. Okey. Saving dah tak ada. Saving tak ada, gaji tidak ada. Okey. Tinggal Tapi tak bawa apa. jabatan. Tapi tak apa Cik Jamal, saya percaya di Malaysia ni kalau sebulan pun boleh cari kerja lain lah. Kurang-kurang pun saya rasa kerja part time MACD ke pun boleh lepas lagi. Betul kan? Boleh lah. Okey. Tapi Cik Jamal, saya nak tanya. Sekiranya kita diuji, okey, yang menyebabkan pendapatan kita boleh terhenti sampai bila-bila.
Normally apakah perkara tu? Kemalangan? Okey. Kemalangan yang menyebabkan kita cacat ke? Biasanya begitu. Okey. Maksudnya kita akan berlaku cacat kekal yang menyebabkan majikan kita berhenti kerja sampai bila-bila. Setuju? Setuju. Okey. So, you hanya ada saving selama 1 bulan je. Saya nak tanya, macam mana you nak selesaikan hutang piutang dengan hanya saving 1 bulan? Memang tidak dapat lah. Okey. Boleh share apa masalah berlaku ketika tak selesaikan hutang ni? Mungkin kita terpaksa pinjam sana, pinjam sini lah. Apa kesan kehidupan pada Cik Jamal? Memang sangat payah lah. Memang payah untuk teruskan kehidupan. Okey. Apa jadi pada keluarga Cik Jamal? Keluarga pun mungkin kerang kabut jugalah. Okey. Kalau isteri bekerja pun mungkin pekerjaan isteri pun akan terganggu sebab dia kena treat kita dan sebagainya. Betul. Cik Jamal, saya nak tanya, anak-anak Cik Jamal bila income Cik Jamal tak ada, macam mana dia orang nak survive? Sekolah lagi memang terganggu lah. Okey. Cik Jamal sayang tak family Cik Jamal sekarang? Alhamdulillah sangat sayang. Sangat sayang Cik Jamal, sekiranya berlaku musibah ni, adakah pasangan Cik Jamal akan setia dengan Cik Jamal? InsyaAllah. Pasti? InsyaAllah. Okey. Cik Jamal pernah ke dengar keratan-keratan akhbar disebabkan isteri cacat ataupun suami cacat ditinggalkan? Sangat kerap. Ya. Cik Jamal, maaf saya katakan, sekiranya semalam berlaku musibah ni, semalam benda yang lepas sekiranya semalam berlaku musibah ni, apa Cik Jamal plan untuk selesaikan masalah ni esok hari? Memang buntu lah. Memang buntu. Okey. Cik Jamal, saya nak tanya, adakah ni masalah sangat besar untuk Cik Jamal? Ya, masalah tu memang masalah yang sangat besar. Okey, good. Cik Jamal, dalam perjalanan untuk capai simpanan sebanyak 600,000 ni, ditakdirkan Tuhan kita diuji. Okey, doktor mengesahkan kita berlaku musibah sakit critical illness. Okey, duit dalam akaun hanya ada 1 bulan sahaja. Sekiranya doktor kata you memerlukan 200,000 untuk selesaikan masalah sakit kritikal you, boleh saya tahu dalam akaun hari ni ada 200,000? Tidak ada. Tak ada. So dalam bank tak ada, dalam tabung haji? Tidak ada. Tak ada. Dalam ASB? Tidak ada. Tidak ada. Emas yang ada sekarang ni boleh cagar balik? Emas pun tidak ada. Tak ada. Property ni boleh jual dalam masa singkat? Property untuk jual dalam masa singkat ni memang payah lah. Payah. So masalah besar, betul? Masalah besar. Sekiranya semalam ni diuji yang memerlukan kos 200,000 ni, apa plan you untuk selesaikan masalah 200,000 ni? Antara plan yang paling awal saya ingat jual property lah. Tapi dalam masa singkat susah nak jual. Betul. Ketika sakit ni pula nak pergi jual memang tak ada lah kan. Kita sakit kan. Betul. Okay, apa kesan kehidupan kepada family Cik Jamal lagi? Sekali lagi lah. Saya dan family mungkin dalam keadaan yang sukar lah. Sukar nafkah, bil harian, bil perubatan, belanja perubatan. Okay. Apa kesan moral kepada anak Cik Jamal tu sendiri bila tengok Cik Jamal macam ni? Mungkin dorang pun terganggu jugalah, terganggu dari segi emosi. Okey. Emosi terganggu. So apa kesan kehidupan untuk pembesaran dan ialah kehidupan diorang? Yalah, seluruh proses pembesaran anak-anak akan terganggu lah. Okey. Cik Jamal rasa Cik Jamal ada plan ke untuk avoid ataupun mengelakkan perkara ni berlaku? Okey, selepas saya dengar
presentation ni kesedaran tu sangat tinggi, saya ingat. Oh, Kesedaran sangat tinggi. okey. Cik Jamal, antara TPD dengan critical illness, mana perkara paling serius yang Cik Jamal rasa penting untuk diselesaikan? Antara TPD dan critical illness. Yep. Saya rasa soalan yang susah untuk dijawab. Soalan sangat menjerat. Okey, tak apa. Okey, ada satu lagi perkara untuk kita capai 600,000 ni. Okey, katalah kita diuji. Okey, kita diuji perkara yang benda pasti dalam kehidupan kita, orang yang hidup pasti Mati. okey, saya tak sebut you sebut. Okey, katalah saya panggil umur tak panjang. Short life. Okey, Cik Jamal akan meninggalkan hutang yang banyak kepada keluarga. Setuju? Setuju. Cik Jamal akan meninggalkan family tersayang di dunia ini. Setuju? Setuju. Okey. Ditakdirkan benda ni berlaku semalam. Okey, bagaimana Cik Jamal ingin selesaikan hutang dengan cepat tanpa menyusahkan family Cik Jamal? Buat masa ni saya belum ada idea lagi lah. Belum ada idea. Cik Jamal, adakah perkara ni masalah besar bagi Cik Jamal? Allah, sangat besar. Setuju ke Cik Jamal kalau Cik Jamal tak buat perancangan, keluarga Cik Jamal akan hadapi masalah yang besar satu hari nanti? Ya, sangat setuju. Okey. Soalan saya Cik Jamal, macam mana anak-anak nak survive tanpa Cik Jamal? Ya. Cik Jamal sayang anak-anak? Sayang. Okay. Adil ke Cik Jamal yang buat hutang Cik Jamal yang menyelesaikan hutang isteri dan anak-anak? Adil ke? Sangat tidak adil. Okey. Cik Jamal pernah ke lihat kawan-kawan ataupun teman-teman ataupun rakyat Malaysia itu sendiri hadapi masalah bila pencari nafkah hilang pendapatan dan hilang di dunia? Apa masalah berlaku kepada mereka? Macam Boleh share? kita tengok hari itu kes Abam tu lah kan. Okey, good. Okay, dan ada lagi lah isteri menanggung hutang suami. Saya pernah dengar juga. Betul. Masalah besar kan? Sangat besar. Sangat besar. Cik Jamal, antara tiga-tiga TPD, critical illness dengan short life, mana perkara paling besar yang paling menakutkan Cik Jamal untuk diselesaikan dengan cepat? Okay, kalau keutamaan tu memang matilah, tetapi sebenarnya ketiga-tiga pun sangat mengerikan lah. Okay. Cik Jamal ada ke cara nak selesaikan dalam masa yang singkat hari ni juga untuk selesaikan tiga-tiga ni? Belum ada idea lagi. Belum ada. Okay. Cik Jamal nak selesaikan benda ni? Boleh. Okay. Betul ke Cik Jamal nak selesaikan benda ni? Boleh, insyaAllah. Okay. Kenapa Cik Jamal nak selesaikan benda ni? Boleh saya tahu? Untuk jaminan kelangsungan hidup lah apabila saya jumpa ketiga-tiga masalah ni. Okay. Untuk siapa Cik Jamal nak selesaikan masalah ni? Kalau difikirkan semula memang ketiga-tiga untuk saya lah, tapi sampingan tu anak isteri saya lagi lah. Betul. Okay. So mereka sangat penting, betul? Betul. Okay. So demi kasih sayang Cik Jamal kena prepare, betul? Betul. Okay. Soalan saya nak tanya, kalaulah ada 600,000 dalam akaun ni sekarang. Okay. 600,000 ni ada dalam akaun sekarang. Sekiranya berlaku musibah cacat kekal tadi, boleh ke 600,000 ni selesaikan hutang piutang ni? InsyaAllah boleh. Alhamdulillah, 600,000 ni boleh selesaikan hutang piutang. Boleh. Baki 600,000 ni boleh ke family mengurangkan beban kehidupan? Boleh. Boleh. Alhamdulillah, selesai masalah pertama iaitu
berlaku musibah cacat kekal, dengan 600,000 ni boleh selesaikan. Betul? Betul. Okey. Doktor minta 200,000 ni, tapi Cik Jamal ada dalam akaun hari ni 600,000. Boleh selesaikan masalah kos hospital? InsyaAllah boleh. Okey, selesai. Baki tu boleh ke family survive ataupun you survive? Boleh. Okey. Selesai masalah yang kedua. Dan yang terakhir, sekiranya umur tak panjang, tadi saya tengok kalau cacat pun hutang dapat selesaikan. Kalau umur tak panjang, hutang dapat selesaikan dengan 600,000 ni? Boleh, insyaAllah. Boleh. Boleh. Okey, selesai masalah seterusnya. Kalau ada 600,000 ni, boleh ke bantu family mengurangkan beban diorang? Boleh. Boleh. Alhamdulillah. Cik Jamal ada ke 600,000 dalam akaun sekarang? Tiada. Tak ada. Nak ke 600,000 hari ni? Boleh juga. Boleh. Boleh. Betul boleh? Boleh. Betul demi keluarga Cik Jamal nak 600,000 ni? InsyaAllah. Sangat boleh. Okey, boleh ke alihkan saving yang ada ataupun gaji yang ada sebanyak 10% ke 20% untuk wujudkan 600,000 ni? Boleh? Boleh. Boleh? Boleh. Alhamdulillah. Kalau macam tu boleh saya minta IC untuk kita teruskan perancangan apply 600,000 ni? Okey, boleh. Alhamdulillah. Terima kasih Cik Jamal. So nanti kita akan berhubung lagi bagaimana kita nak teruskan. Boleh? Boleh, insyaAllah. Alright. Alhamdulillah. Okay. Tamat sudah saya punya presentation. Okay. So, boleh share ke apa pandangan you all tentang presentation saya? Berapa lama ambil masa presentation? $20. Okey. So apa pandangan anda bila saya present Cik Jamal? Saya perlu pandai bercakap ke pandai menyoal? Menyoal. Pandai menyoal. Good. You rasa Pandai presentation saya menyoal. dapat emosi tak? Ada emosi selling tak? Mestilah ada. Okey. Ada terkesan tak dekat hati prospek tu rasa-rasa? Ada. Okey, apa yang menyebabkan terkesan tu? Dengan soalan-soalan yang maut tadi tu. Soalan-soalan yang maut Okey. Soalan-soalan yang maut katanya. Okey. Lagi apa pandangan you tentang presentation saya tadi? You rasa percentage closing tinggi tak? Amat tinggi. Amat tinggi Okay, presentation saya tu, confidence level saya, jumpa 10, close 9. Yang satu tak close tu sebab tak ada duit je. Ya, betul. Kalau dia ada duit, insya-Allah Cik Jamal tadi selesai. Alihkan sedikit daripada gaji dia untuk wujudkan 600,000 tadi. So saya nak tanya, senang tak presentation yang saya buat tadi? Senang. Senang kan? Kalau you pandai lah macam saya, kalau you belajar betul-betul, hafal soalan tu akan sampai bila ramai jumpa orang. Jangan risau. Kita ada skrip. Kalau you pandai betul-betul, you hafal betul-betul, you rasa-rasa sehari presentation berapa banyak boleh buat? InsyaAllah satu hari boleh buat 5. Okey. Presentation 20 minit je pun. Itu pun nasib baik tu lambat sikit lah sebab nak mengajar. Sebenarnya 10 minit je saya buat. Ya, betul. Okey. So yang baru-baru itulah presentation saya. Dalam macam mana saya jumpa customer, sebenarnya saya akan wujudkan kesedaran. Awareness. Okay. Cik Jamal, apa pandangan Cik Jamal bila saya present tentang keluarga you? Pasal keluarga you. Okay. Walaupun dia setakat latihan, tetapi sangat menyedarkan. Saya punya kekuatan sekiranya perempuan duduk kena present dengan saya, 2 je akan terjadi.
Okey, sedih dan menangis. Okey. So jangan bagi perempuan duduk depan saya. Saya akan pastikan dia akan sedih dan nangis. Okey. Killer soalan yang saya akan keluarkan Ini minta maaf kepada rakan-rakan wanita Soalan killer question saya panggil Puan, Kak, adakah suami puan setia sekiranya berlaku musibah ni? Jarang. Jarang setia Tapi itulah killer question yang saya akan bagi. Soalan killer question yang kedua, Kamarudin Hamid kata setia. Okey, baguslah. Confident level. Itu kalau lelaki yang jawab. Yang perempuan belum tentu. Kadang-kadang. Kadang-kadang. Okey, ni killer question yang kedua. Saya akan tanya kepada seorang perempuan. Kak, Puan, saya nak tanya. Ibu yang akan menggantikan Puan untuk jaga anak-anak Puan yang sedang kecil ni sama ke macam Puan jaga? Sekiranya Puan berlaku musibah akan datang. Ataupun semalam. Tak sama. Tak sama. Bila tak sama tu, apa kesan kepada anak-anak kita? Anak-anak akan membesar dengan tanpa kasih sayang. Duit tak cukup. Pelajaran tak tahu ke mana. Ya. Dan tak Bapa tahu dia sendiri tu boleh fokus ke? Sedangkan nak mencari rezeki, besarkan dia, boleh fokus ke nak besarkan anak kita? tak boleh. Tak boleh. So, apa perancangan untuk selesaikan masalah ni? Kena buat hibah lah awal-awal. Okay. Siapa sebut hibah? Saya ke awak? Saya. Okey, dah aku. Saya bagi IC je. Sama saja, cuma kita perlu kreatif dan tabah. Betul, Kamarudin Hamid. Setuju. Itulah dia. So, untung ke siapa-siapa masuk kelas pagi ni? Sangat-sangat beruntung. Ilmu. Okey, alhamdulillah. Okey, untuk ejen-ejen baru ni saya share sekali kita present. Okey, ni contoh Saya buka balik website apa ni Sekali kita present, katalah Cik Jamal tadi dia ambil satu plan, dia bayar dengan saya 3,000 setahun. Okey, 3,000 setahun. Setiap tahun dia akan bayar 3,000 setahun. Okey, setiap tahun dia akan bayar. Okey. Mungkin sampai 20 tahun lamanya. Okey, dia bayar. Dia bayar ni untuk wujudkan hibah sebanyak 600,000. Okey. Pada tahun pertama dia bayar untuk wujudkan 600,000 ni, komisen kita akan dapat 40%. So kat sini kita akan dapat 1,200. 3,000 ni setahun. Sebulan bersamaan RM250. Okey, ni contoh. So komisen kita akan dapat RM1,200. Pada tahun kedua dia renew, dia still bayar, komisen kita akan dapat pada tahun kedua ni 30%. So kat sini kita akan dapat RM900. Okey. Pada tahun ketiga dia bayar plan ni, hibah ni, kita akan dapat komisen 20%. So maksudnya RM600. Pada tahun keempat dia bayar lagi, kita akan dapat 15% lagi. Okey, maksudnya lebih kurang RM450. Okey. Pada tahun kelima, kita akan dapat 10% lagi. So, RM300. Pada tahun keenam, kita akan dapat 10% lagi. So, RM300. Okey, maksudnya dengan hanya 20 minit presentation, so saya makan komisen selama 6 tahun. Okey, ini pada satu klien. Tapi kalau ada 10 klien, ia akan jadi kat sini saja 12,000. RM12,000. 10 klien. 20 klien,
24,000, 2,000 sebulan lebih kurang. 30 klien, 36,000. Dengan hanya satu jualan, keuntungan selama 6 tahun. Dengan hanya 20 minit presentation saya dapat keuntungan selama 6 tahun. Okey. Bagus ke? Bagus. Bagus. Baru satu klien. Akan ada klien yang bayar 1 juta punya protection. Okey, akan ada klien yang bayar 500,000 punya protection, akan ada klien yang bayar 300,000 protection. Okey. So itu dia. Okey, yang ni kita ambil kira yang bayar macam orang cakap kategori medium income to low income lah. Okey. Yang high income mungkin dia bayar berpuluh ribu sebulan ataupun setahun. Kita ada customer yang bayar berpuluh ribu, ada customer bayar sebulan 50,000 ada. Kita ada customer macam tu Dan kita ada customer yang bayar one lump sum 15 juta, 20 juta. Itu you kena belajar lagi lah. Dan untuk pengetahuan, minggu depan saya akan present pada satu customer yang nak bayar lump sum 3 juta. InsyaAllah. Kan? Kalau ada rezeki kan. Okey. Faham ke tentang commission tadi? Good luck MD. Terima kasih. So ada soalan kepada rakan-rakan baru? Simple presentation, mudah faham? Ya, betul. Tak ada soalan. Okay, alright. Yang baru-baru jangan malu-malu, kita bersantai-santai saja, jangan risau di dalam Zoom. Mungkin you ada feedback nak tanya, boleh tanya. Jangan risau, untuk pengetahuan semua untuk klien RM100 pun saya present macam tadi. Okay. Untuk klien saya yang bayar 30,000, 50,000 sebulan, setahun tu pun macam tu juga saya present lebih kurang. Okey, Cik Fazli. Fazli, Fahmi. Cik Fahmi. Sorry. Saya semalam saya dah buat present untuk close 500,000. Okey. Bila dah present dah cantik. Tapi bila yang ujungnya tak cantik tu sebab ustazah tu dia dia tanya satu soalan lah, siapa dia punya panel syariah. Dia sebab dia kata Zuris ni, dengan nama Zuris ni berasal dari overseas lah. Dia cakap Okay. So pemantau dia. Oh, okey. Dia simple je. Siapa bercakap tadi? Sorry. Ayang Su, saya ejen baru. Okey, Ayang Su dalam Google kita boleh type je panel syariah Zurich Takaful. Okey, pagi ni Cik Rosli dah send dekat saya juga. Saya pun dah send dekat ustazah tu lah. Alhamdulillah. Okey, betul. Untuk pengetahuan, untuk dapat lesen takaful di Malaysia, mereka company takaful wajib menyediakan panel syariah untuk mengawal selia perjalanan perniagaan takaful itu sendiri. So tak ada panel syariah, takaful lesen akan ditarik balik. Okay. Bank negara suruh, wajib. So maksudnya kalau dia nak argue dia kena argue bank negara terus. Oh, okey. Okey, terjawab. Mudah untuk dia jawab dengan klien tu? InsyaAllah boleh lah tu. Sebab owner adalah Mahat Tafiz. Okay. Mahat Tafiz. Tu yang dia banyak soalan tentang kat situ. Boleh, tak ada masalah. Tapi insyaAllah lah tu. Kalau berjaya. Saya doakan kalau ada rezeki saya. Saya doakan kejayaan Ayang Su untuk dapat 500,000 protection untuk bantu family dia. Amin. Amin. Okey, yang lain ada apa soalan daripada rakan-rakan baru ke, rakan-rakan lama ke, nak tahu lebih lanjut apa benda lagi? Oh, good luck Kak Ayang. Okey, good luck Kak Ayang, kata SK. Okay, untuk rakan-rakan lama,
Untuk rakan-rakan lama, hari ni saya buat presentation lain daripada lain. Betul? Presentation BOP saya betul-betul menunjukkan cara perniagaan, cara buat perniagaan ni mudah sangat. Kalau orang ada sudah sakit, macam mana, bah? Okey, alhamdulillah hari Isnin dan Selasa, 12 hari bulan hari apa? Selasa. Kita akan launch produk orang dah sakit boleh ambil yang baru. Untuk pengetahuan kita, produk ni up to 300,000 coverage, hibah ataupun cacat kekal without any issue of underwriting, guarantee acceptance. So maksudnya orang dah sakit boleh ambil, iaitu produk Takaful Al-Syam. Just nice untuk rakan-rakan kita yang baru ni, you masuk-masuk, you ada produk baru yang senang jual. Dan untuk pengetahuan, saya boleh share dia punya premium. Untuk coverage umur 30 tahun, umur 30 tahun, coverage 300,000, dia hanya perlu membayar RM100 lebih kurang. Dia hanya perlu membayar RM100 untuk dapatkan coverage hibah ataupun income protection sebanyak RM300,000. Okey, Cik Fahmi. Ya. Itu memang untuk kalau dia nak buat lebih daripada 300,000 tak boleh lah. Boleh. Tapi dia kena go through a normal underwriting. Oh, okey. Tapi dia punya harga still cheap, murah. Oh, okey. Saya rasa lah, ni saya punya perkiraan, untuk 1 juta hibah untuk plan ni, dia punya bayaran akan pergi RM400 ke RM500 saja. Hibah dan income protection. Murah sangat. Dan untuk pengetahuan, komisen dia macam tadi saya kata, 40%. Okey, saya ada soalan dekat chat, saya jawab sekejap. Saya baca soalan tu sekejap. Jika ada klien tu dah biasa buat takaful tapi stop 1 tahun buat bayaran, macam mana nak sambung balik? Adakah kena bayar tunggakan atau macam mana? Okey. Dia macam ni, Syahidah. Kalau plan dia ambil tu tak ada cash value. Saya prefer dia ambil baru dengan anda. Okey. Sekiranya lepas tahun lapse, dia boleh ambil baru. Lepas setahun lapse, dia boleh ambil baru. Within setahun lapse, digalakkan reinstate balik plan yang sama. Digalakkan. Okey. Tapi mungkin kena bayar yang baki itulah, total itulah macam you tanya ni. Okay. Dan saya prefer kalau memang dia dah lama, tunggulah setahun habis, lepas tu ambil baru lah. Tapi kalau macam plan Al-Syam ni memang bagus lah untuk you tunggu berbaloi. Terima kasih Syahidah. Ada soalan kat chat lagi ke? You all ni ada buat ni. Now everyone can apply hibah takaful. Yes, betul. Kan? Kata Farid Ali. Okey. Ada soalan lagi ke? Pada rakan-rakan baru kita ke? Even rakan-rakan lama ke? Saya tunggu hari Selasa je nak submit case. Dah close. Wow, berapa tu Kak Ayam? InsyaAllah dalam 400 hari tu kita buat RM400 lah monthly. Alhamdulillah. Saya doakan semoga dipermudahkan bisnes Kak Ayam. Amin, thank you. Alright, kat sini ada soalan daripada Syahidah. Syahidah dia kata, hibah takaful ni terbuka kepada semua bangsa ke? Ya, betul Syahidah. Semua orang di Malaysia, even sebenarnya orang yang ada IC merah pun boleh apply takaful ni. Orang Singaporean pun boleh apply plan ni sekiranya dia bekerja ulang-alik di Malaysia, Singapura. Semua orang boleh ambil. Lagi best Takaful Al-Syam yang baru ni pula, orang yang dah sakit memang confirm boleh ambil. Kat sini saya mencadangkan, jom kita sama-sama pergi hospital, pergi klinik kesihatan, pergi buka booth kan, sebab the only company yang ada produk up to 300,000 penyakit kritikal yang penyakit yang sakit pun boleh ambil. The only sekarang ni kita je, 3 produk kita ada. Sure Cover, Mumtaz dengan Al-Syam. The only company yang ada kita je sekarang takaful. Jom, apa tunggu lagi?
Sebagai ejen, bolehkah ambil takaful untuk diri sendiri? Memang lagi boleh lah, Cik Samin. Kalau you tak ambil, macam mana you nak mempengaruhi orang lain? Maksudnya kita tak dipengaruhi lagi. Kita punya presentation tak cantik. You kena pengaruhi diri dulu yang takaful ni penting untuk family you. Then you senang nak present ke orang lain, Cik Samin. So digalakkan ambil untuk diri sendiri. Please. Apa beza Al-Syam dengan Mumtaz plus TSC? Al-Syam dia plan yang murah dan dia punya coverage up to 300,000. Mumtaz dia plan yang premium dia agak mahal sikit compare Al-Syam, tapi dia punya coverage up to 250,000 coverage. Itu pun dia punya premium mahal. Sure Cover dia ada cap. Dia by unit. Satu unit up to 30,000 dia boleh. So Al-Syam ni dia punya coverage tinggi. Nazri. Okay, tahniah Syahidah. Alhamdulillah saya dah ambil untuk diri sendiri dan untuk family sepupu sepapat. Yo. Wow. I like. Tahniah pada Syahidah. Saya doakan you jumpa keliling pula. 2 pupu 2 papat, 3 pupu 3 papat, 4 pupu 4 papat, 5 pupu 5 papat. Semua. Kan? Semua saudara mara kita collect. Okey. Macam mana nak yakinkan Zurich lebih baik dari insurans lain? No. Okey, macam ni Cik Ma, saya ajar. Okey. Senang je cara. Nak yakinkan Zurich lebih baik adalah yakinkan servis anda, diri sendiri. Tak guna company tu bagus macam mana tapi servis ejen tak baik. Itu cara Cik Ma untuk meyakinkan yang Zurich lebih baik. Contoh. Okey, kita ambil lah contoh Katalah Zurich ni memang baik. Tapi Cik Ma punya servis nak jumpa klien pun susah. Contoh, rasa-rasa customer happy ke dengan Zurich? Cik Ma. Kita minta customer nak jumpa ni nak bagi borang claim. Zurich ni bagus tau. Zurich ni baik sangat. Terbaik. Contoh. Okay. Cik Ma tak pergi jumpa klien ambil dokumen untuk buat claim untuk dia. Rasa-rasa dia salahkan Cik Ma ke salahkan Zurich? So maksudnya untuk pengetahuan kita kena jual servis kita. Kita yakinkan pada customer yang kita nak bantu dia. Kita nak tolong dia jadi orang yang lebih baik bertanggungjawab untuk pastikan family dia terbela. Ingat, ini ada tanggungjawab. Kita nak tolong dorang ada hibah, ada income protection. Okey, Lela Dila. Saya pun dulu seorang introvert person. Tak pandai bercakap. Okey. Saya belajar dan drill training. Latih to be selalu. Saya akan duduk dengan kawan saya, duduk dengan ejen baru yang lain, duduk dengan leader saya. Saya belajar bertanya. Okey. Macam tadilah saya present dekat Jamal. Kan? Saya present dekat Jamal saving penting ke sangat penting? Kerja penting ke sangat penting? Income you penting ke sangat penting? Benda senang je. Tanya lagi senang daripada bercakap memberi kenyataan. Setuju ke? Setuju. Teknik bertanya tu akan memberi kesan yang baik sebab yang akan terasa adalah customer yang mendengar pertanyaan kita. Ingat Sebab tu kalau kita tengok kerja-kerja profesional, kerja-kerja profesional dia akan lebih kepada pertanyaan. Contoh doktor, bila klien datang masuk klinik dia ataupun hospital dia, setuju ke dia akan tanya, puan, boleh saya tahu sakit apa? Okey, sakit, alright. Berapa lama dah sakit okey. Boleh saya tahu puan makan apa semalam? Okey, betul kan? Okey, kita ambil lawyer pula. Dalam mahkamah. Setuju ke? Dia akan bertanya, puan, ketika tarikh ni, puan ada di mana? Apa jadi kepada kedai tuan? Setuju ke? Arkitek, you datang jumpa dia nak buat rumah. Boleh saya tahu berapa keluasan tanah sekarang ni?
See? Itu adalah professional consultant, professional. So dia akan tanya dulu dan baru dia advise. Sama macam kita juga. Kita akan tanya dulu dan kita advise. Sebab itu kita ni antara income yang terbesar dalam industri pekerjaan. Okay. Sebab tu tuan beritahu macam Cik SK kata 40% tu memang besar lah. Dia yang besar, dia 40% kalau tak besar bila tak ramai jumpa orang lah. 40% komisen tak besar bila tak jumpa orang. Tapi kalau kita ramai jumpa orang, 40% ni sangat-sangat besar komisen base. Dan kita nak beritahu, dan kita kena banyak menjual, banyak customer dan kita akan dapat lebih peluang yang sangat-sangat besar dalam perniagaan takaful ni. Saya belum share lagi berkenaan dengan kenaikan pangkat. Tapi saya akan share kemudian lah. You all jadi ejen dulu lah. Jadi ejen dulu lah, senang. Korang nak cerita pumpang banyak lagi income dalam perniagaan ni. Baru cerita pasal basic je. Jadi ejen baru kita cerita. Tak jadi ejen tak payah. Tak adalah melawak je. Saya saja nak bagi bola tanggung supaya you nak datang lagi jumpa saya lepas ni. Jangan risau, tak boring. Ini pun belum habis loya buruk lagi. Nanti saya habis loya buruk lagi sekali. Lagi teruk daripada sekarang. Boleh tak? Supaya you all tak boring. Okay, so saya rasa itu saja daripada saya. Tak ada soalan. Sambil-sambil tu kita serah balik kepada pengurusi majlis. Setelah tamat ni, siapa nak bertanya pun boleh. Right. So saya serah balik Stanley. Okay. Assalamualaikum. Okay, terima kasih MD. Saya pun bila dengar presentation tadi rasa nak tambah kondisi lah. Okay, so apa yang kita punya MD share tadi, nak jadi ejen ni step dia sangat mudah. Selalunya orang kata susah lah nak jumpa orang lah tu, tapi saya tengok tadi presentation baru 20 minit. Tu pun dia cakap dia mengajar, kalau dia betul-betul present baru 10 minit. So tak ambil masa banyak, sangat-sangat mudah, tinggal kita nak ataupun tak. Jadi peluang terakhir, ada apa-apa soalan untuk yang baru join ataupun yang lama, boleh yang terakhir. Kalau tak ada, kita tutup sesi ni lah. Okay, pada yang baru tu jumpa balik introducer anda, siapa yang ajak anda untuk join Zoom pagi ni, bagi tahu dia orang saya nak register jadi ejen terus. So kena cepatlah, kalau lambat nanti orang kata tu, kalau lambat rugilah. Kena cepat. So hari ni selesai je meeting ni, terus contact dia orang. Bro, aku nak join, aku nak register sekarang. So macam mana, apa step dia? Macam itulah. Okay. So kalau tak ada apa-apa lagi, saya rasa itu saja untuk pagi ni. Kalau nak sesi ni bersambung, boleh DM siapa-siapa lah yang ada dalam ni, yang lama, yang baru, ataupun nak DM terus. Bisa. Saya ada soalan. Ada soalan ke? Saya ada soalan untuk MD. Okay. MD ada lagi ke tu? Ada. Assalamualaikum MD. Waalaikumsalam Cik Nazri. Yang panggil Cik MD, panggil Nazri cukup. Okey. Apa nama ni? Dulu kan kita tiap-tiap hari kita ada wake up call apa semua kan. Sekarang ni tinggal seminggu sekali je, hari Senin tu je lah. Jadi dia macam energy giver ni kurang sikit lah. Okey, semangat tu ni nak perlukan tiap-tiap pagi kena recharge ni. Jadi bila ialah tiap-tiap orang yang attend meeting tiap hari tu kan, walaupun tak ada kes, at least kita dapat semangat lah untuk nama ni. Jadi sekarang ni bila dah tak ada ni, saya rasa sendu sikit lah. Sendu sikit Maksudnya sekarang ni Nazri nak kalau boleh tiap-tiap pagi pukul 8 pagi kita jumpa dalam Zoom, betul? Ya, betul. Okey, kita pun tak bagi tahu lah apa nama, tak tahu lah kalau ada apa dia? Recharge antara satu sama lain, betul?
Ya, betul. Kita nakkan energy giver tu lah. Okey. Saya Jadi- akan minta PM kepada semua yang berkeinginan macam tu, khas untuk mereka yang nak betul-betul nak je. Boleh? Boleh. Alhamdulillah. Maksudnya setiap pagi tu, okey, saya offer pada semua AD nanti, okey, AD saya nak you hantar yang betul-betul willingness je. Saya tak nak nanti saya buka, saya seorang je masuk. Boleh? Oh, ramai juga rupanya yang nak pagi-pagi setiap pagi jumpa Pasal dulu memang terasa memang kata, apa orang kata, Isnin sampai Jumaat tu memang energy gila-gila lah. Untuk pengetahuan, orang yang buat perkara ni sebenarnya dia punya pioneer adalah Juniza dengan admin sebenarnya. Okay, so saya memang diorang pun ada keinginan nak buka balik benda tu dan saya akan advise diorang untuk buka balik. Hari Isnin kita ambil yang total dan hari lain Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat saya akan minta Juniza dengan admin untuk start balik cara macam tu lah. Mungkin sebabkan hari tu awal tahun kita cuba nak ubah daripada segi setiap hari kepada once a week. Tapi kalau permintaan ramai, ada minimum 5 orang kita jalan, boleh? 5 orang jalan, boleh? Boleh. Tak lama pun tak apa. 5 minit, 10 minit pun jadi coach. Oh, 5 minit, 10 minit jadi? Boleh. Boleh. Okey, kalau macam tu nanti saya akan advise. Juniza ada ke Juniza? Ada, bos. Thank you. Cantik. Boleh on ke? Boleh. Ya, you pioneer. You lah penyebab diorang ni rindu dekat you tau. Betul lah. Terima kasih Jo. Betul, bah. Okey. So kita bagi kepada Juniza untuk in charge pagi-pagi. Okay, sebab memang itu dia punya signature, pagi-pagi dia yang sebenarnya dulu mula-mula start dengan central, lepas tu buka pada nationwide. Okay. Dan nanti Juniza akan buat poster yang boleh dikata Isnin, okey, lepas tu hari yang lain Selasa, Rabu, Khamis lebih kepada macam nak panggil apa yang bagi lebih santai, lebih seronok, lebih energi sikit. Juniza lah fikirkan kan. Sementara ni mental wake up call pun okey coach. Wake up call boleh. Wake up call. Dapat 15 minit jadi lah kan? 15 minit. Jadilah coach. Rindu betul tu. Itu betul tu, boleh. Kan? Terima kasih coach. Terima kasih Jo. Alright. Okay. Terima kasih bagi feedback. Nampak untuk orang-orang yang baru, mereka ada ramai yang nak berjaya kat sini. Mereka sanggup sacrifice masa untuk bersama-sama. Untuk lebih maju ke depan. Okay. Oh, sangat-sangat rugi kalau kita tak gunakan peluang ni. So, siapa-siapa yang baru pun you boleh masuk. Apa benda yang kita share pagi-pagi tu? Ada kemungkinan besar saya akan share idea, saya akan share presentation macam mana, saya akan share berkenaan dengan motivation, saya akan share bagaimana kita nak sustain dalam perniagaan ni mungkin. Bukan saya je Ju sendiri pun boleh share. Ramai lagi leader SK sendiri pun boleh share. Kan? Siapa-siapa yang lama-lama pun boleh share. Bagaimana nak sustain dalam perniagaan ni. Cik Fahmi, Ya saya. nanti bolehlah saya nak belajar macam mana closing untuk 1 million punya. Boleh, tak ada masalah. Itu bisa diatur. Ayat dia. Ayat dia Ayat dia untuk 1 million. Oh, ayat 1 million senang tu. Senang sangat tu. Cuba macam ni. Saya nak cadangkan you all follow Jamal punya ni. Saya ada present konsep contoh 300,000 saya tolong close. Check 2 check presentation, 2 check presentation. Presentation tu tak ambil masa lama, 5 minit lebih kurang. Oh, saya baru join 1 bulan 4 hari tu lah jadi ejen Cik Fahmi. Okey, macam ni, tolong Jamal, you share you punya link Facebook, Jamal. Jamal ada? Ada MD. Link, you share link Facebook dekat chat sekarang. You all boleh klik dekat link tu untuk friend ke untuk follow Jamal. So dekat situ ada saya punya presentation. Jamal, boleh tak you tag sekali Gemilang Empire? Okey, nanti saya tag di sana. Nanti saya tag MD lah. Nanti orang akan nampak lah. Okey, thank you. Okey. Kat situ you boleh tengok. Ni nampak ni ada ni. Ramli pun dah bagi dah. Well done Ramli. Edi Ramli. Lagi satu, kita ada YouTube juga dekat dalam. Boleh share, Jamal boleh share juga YouTube Gemilang Empire untuk tengok saya punya presentation live tu. Nanti share dengan admin ke, admin akan pegang yang pegang YouTube tu. Admin ada ke Ju?
Ni tak ada dalam ni. Oh, okey, dia beli barang kahwin dia. Dia beli barang kahwin. Okay. So, tengok banyak dalam YouTube saya presentation Lifeline tu pun ada. 1 million polisi pula tu. Boleh tengok presentation saya tu dalam YouTube. Saya nanti nak share tentang buy and sell agreement pula. InsyaAllah ada peluang kalau ada ni. Sebenarnya Bonda Latifah pun boleh share pasal buy and sell agreement. Ataupun dalam erti kata lain business protection ke kan. Try lah cari hari siapa-siapa boleh nak minta share pasal buy and sell agreement tu. Siapa-siapa boleh share kan. Oi, best main buy and sell agreement ni. Kita close businessman. Business kecil, sekecil-kecil bisnes dan sebesar-besar bisnes. Simple je presentation dia. Ambil masa 5 minit macam tu je. Okey, saya try. Okay. Saya dah habis. Lepas tu korang tanya lagi Thank you Korang tanya dah closing dah tadi. Tapi tak apalah. Kita dah ada masa ni kan. Bukannya boleh makan bukan? Kan tadi kita banyak tanya. Ya. Okay. Kalau ada apa lagi boleh sambung PM lah. PM tu. Stanley dah marah nampak. Stanley jangan marah Stanley. Tak adalah. Okay. Terima kasih FD, terima kasih semua yang hadir. So ini selesailah sesi kita pada pagi ini. So terima kasih. Assalamualaikum kepada semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.